Kaedah ialah cara atau peraturan digunakan untuk melaksanakan sesuatu. Berlainan dengan pendekatan, kaedah merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka masa yang pendek. Dengan perkataan lain, kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah penyampaian yang tersusun. Teknik. Tujuan menggunakan variasi teknik mengajar dalam situasi pengajaran ialah untuk menarik perhatian murid, mengekalkan perhatian serta membangkitkan minat rasa ingin tahu seterusnya bagi mencapai objektif pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari itu. Teknik mengajar yang biasa digunakan oleh guru ialah teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi dan sebagainya. Jadi, dalam tugasan ini, kita akan melakukan analisis dan juga melihat cara bagaimanakah kaedah ataupun teknik digunakan dan diaplikasikan di dalam RPH lalu diajar kepada murid-murid. Jadi, mari kita telusuri dengan lebih mendalam analisis yang telah kami lakukan. Bahan bantu mengajar menjadi salah satu pelengkap untuk membantu guru dan murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bahan bantu mengajar dilihat menjadi aspek penting dalam pembelajaran kerana bahan bantu mengajar yang penuh dengan kreativiti ini mampu membantu murid-murid meningkatkan daya rangsangan ketika belajar. Pelbagai bahan yang boleh dijadikan sebagai bahan bantu mengajar bukan sahaja ditumpukan kepada buku teks, gambar-gambar atau papan hitam. Malah terdapat banyak lagi bahan bantu mengajar yang boleh dihasilkan oleh guru-guru untuk meningkatkan minat murid-murid untuk belajar. Terutama sekali penggunaan TMK. Jadi, dalam tugasan ini, kami akan menyingkap dan juga menganalisis dan menunjukkan keberkesanan TMK yang telah kami selitkan dalam bahan bantu mengajar yang telah kami hasilkan dan juga diaplikasikan dalam RPH pengajaran. Jadi, mari kita lihat dengan lebih teliti. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Okey, kita sekarang akan masuk ke langkah kedua di mana langkah pertama ingat tak apa yang kita buat tadi? Siapa boleh jawab? Ikram, cuba jawab tengok apa langkah yang pertama tadi kita buat. Tadi kita menyanyi. Ya ke menyanyi? Syamimi, kita buat apa tadi? Kita membaca teks cikgu. Pandai. Teks tu tentang apa? Siapa tahu teks tadi tentang Raju. apa? Pandai. Okey, sekarang cikgu akan bagi link kuis di mana murid-murid kena jawab kuis ni dulu. Okey? Boleh cikgu. Okey. Ikram yang tadi bagi perhatian ya dalam kelas. Okey. Link cikgu dah masukkan dalam ruangan chat. Jadi, kamu semua boleh tekan pautan yang ada kat ruangan chat, okey? Cikgu beri masa dalam 3 minit sahaja untuk selesai menjawab kuis ini. Siapa yang dah habis, boleh tulis dekat ruangan chat ataupun ruangan komen. Katakan yang kamu dah siap dan tulis markah kamu, okey? Boleh cikgu. Okey, selamat menjawab. 3 minit saja. Mula dari sekarang.
Saya dah siap, cikgu. Saya dah siap. Okey, kamu boleh tulis markah kamu di ruangan komen, okey? Mimi siap ke belum? Cikgu, saya baru siap cikgu. Okey, boleh tulis markah kamu dekat sini ya. Okey, tanya kepada Ikram kerana dapat 5. Walaupun salah satu, tak mengapa. Jangan kecewa, boleh cuba lagi. Mimi dapat berapa? Saya dapat 5 juga cikgu. Sama dengan Tak Ikram. mengapa. Tanya yang mana dah berjaya menjawab walaupun salah. Jangan kecewa, okey? Okey, seterusnya. Kita pergi pada seterusnya lah. Okey? Seterusnya, kita akan pergi sesi perbincangan di antara guru dan murid. Cikgu nak minta pendapat daripada kamu lah sebab penat cikgu bercakap kan. Cikgu naklah juga dengar idea kamu. Macam mana kamu memberikan jawapan, membina ayat. Jadi, soalan yang pertama, cikgu nak minta 2 orang wakil untuk menjawab soalan. Yang pertama soalannya, Mimi tolong bacakan soalan. Soalan pertama, sekiranya kamu sebagai raju, apakah yang akan kamu lakukan untuk keluar dari hutan? Okey, baiklah. Ikram, apakah jawapan kamu? Okey. Contoh kalau saya sesat dalam hutan. Okey, kalau berseorangan, saya akan cari punca air. Saya ikut air tu sampai ke laut. Tapi kalau ramai-ramai, kita cuba buat macam-macam cara. Kita macam letakkan tanda dekat laluan yang kita dah pergi. Sampai kita jumpa jalan keluar. Okey, baik. Jawapan yang sangat bagus. Okey, seterusnya cikgu nak dengarlah juga jawapan pada Syamimi. Sekiranya kamu dalam situasi raju, apakah yang kamu akan buat? Kalau saya pula cikgu, saya Maaf cikgu, line saya tak okey cikgu. Tak apa, cikgu faham. Kalau saya jadi raju, saya akan ikut balik jalan yang saya lalu sebentar tadi kerana ada tapak kaki kita kan. Jadi saya akan sampai ke tempat permulaannya semula. Okey, jawapan yang sangat bagus. Okey, seterusnya, perbincangan yang seterusnya pula. Semua dah bersedia ke nak dengar, kita nak bincang soalan seterusnya? Sedia. Saya sedia. Saya tak bersedia je, tak semangat pun. Kita nak berbincang ni, kita nak tukar pendapat. Sedia cikgu. Okey, bagus. Okey, seterusnya pula. Okey, soalan yang kedua, Ikram sila bacakan soalan. Okey, soalan dia. Apakah yang dimaksudkan dengan bersatu hati yang dapat kamu kaitkan berdasarkan teks ini? Okey. Yang pertama sekali, apakah yang kamu faham tentang bersatu hati ni? Cuba berikan maksud bersatu hati ni. Siapa-siapa boleh jawab? Okey, Syamimi boleh jawab. Okey, cikgu saya nak cuba ya. Okey, boleh. Dipersilakan Syamimi untuk menjawab. Pada pendapat saya, bersatu hati ni kita akan bekerjasama walaupun tak kira bangsa ataupun agama untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Macam mana kamu nak kaitkan berdasarkan teks tersebut? Berdasarkan teks yang kita baca sebentar tadi,
Bersatu hati merupakan kerjasama antara 3 kaum iaitu Melayu, Cina dan India yang mencari raju tersesat di dalam hutan. Okey, baik. Jawapan yang sangat bagus. Okey, seterusnya cikgu nak dengar juga. Ikram, tolong bagi jawapan. Tadi jawab salah satu, jadi cikgu nak kamu beri jawapan. Apakah yang kamu faham? Kamu dah baca kan teks tu, jadi kamu mestilah faham apakah maksud bersatu hati. Betul tak? Cuba kamu jawab. Okey, kalau pada saya pula cikgu, saya pun rasa macam Mimi cakap tadi, 3 orang murid tu bekerjasama untuk cari kawan dia raju tadi yang sesat dalam hutan. Betul ke Okey, cikgu? Ya, betul. Sama je jawapan kamu dengan Mimi. Okey, lagi satu kamu tertinggal. Maksud bersatu hati ni adalah muafakat. Ingat, bila bersatu hati ni ada 2. Di mana satu adalah bekerjasama antara kaum. Yang kedua bermuafakat, di mana Hussein dan Lim bermuafakat dalam membuat keputusan untuk membantu menyampaikan berita kehilangan raju kepada ketua kampung. Bermuafakat ni maksudnya macam kita satu bangsa, sama-sama nak tolong, samalah juga macam kerjasama tu kan. Tapi bermuafakat ni lebih kepada ke arah kaum lah. Macam tu. Semua boleh faham? Saya faham cikgu. Faham cikgu. Okey, seterusnya kita akan lihat apakah teknik dan kaedah yang digunakan oleh Cikgu Ilya semasa melakukan aktiviti pengajaran itu. Okey, penggunaan kaedah komunikatif ini tadi, kalau kita perasan, Cikgu Ilya dia sentiasa berbincang dengan pelajar. Dia memainkan peranan penting ke arah pelaksanaan pelbagai aktiviti. Tentunya sebelum Cikgu Ilya nak mulakan kuis interaktif tu dulu, dia akan tanya dulu pelajar dah baca dengan baik dan boleh difahami atau belum. Lepas tu, Cikgu Ilya dia membantu pelajar memahami pembelajaran apabila dia kerap bertanya. Jadi kalau kita dapat tengok tadi, sebelum dia nak pergi ke kemahiran-kemahiran lain, contohnya selepas kuis tu, dia masih lagi bertanya kepada pelajar tu sama ada pelajar boleh faham atau belum. Yang terakhir, struktur bahasa dapat dikuasai oleh pelajar-pelajar dengan cara yang lebih berkesan. Secara tak langsung, pelajar-pelajar tu akan dapat menguasai struktur bahasa apabila dia kerap berkomunikasi, kerap berkomunikasi dengan baik, dan dia susun ayat dengan baik dengan guru dan rakan-rakannya. Kaedah yang kedua pula, apa yang saya nampak ialah kaedah terus. Macam mana pengaplikasian dia dalam langkah pengajaran tadi. Yang pertama, Cikgu Ilya ni dia menentukan situasi supaya murid dapat menggunakan bahasa sasaran, bahasa Melayu dengan berkesan. Tajuk yang dipilih tadi apa? Bekerjasama antara kaum. Tajuk yang dipilih membolehkan murid hubungkan maklumat. Maksudnya dekat sini, Cikgu Ilya pilih tajuk tu untuk murid kongsi-kongsi maklumat dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, semasa melakukan latihan, murid tidak perlu menguasai bentuk dan struktur ayat, tetapi hanya perlu memahami isi pelajaran dan memupuk semangat bersatu padu. Tekankan dekat sini kata bahasa tadi. Cikgu Ilya kata murid tak perlu menguasai bentuk dan struktur ayat. Maksudnya walaupun murid tu bertutur, dia susun ayat yang salah, dia susun ayat yang mungkin kurang jelas, tetapi masih boleh difahami oleh guru dan rakan-rakan lain, ia boleh diterima. Yang ketiga adalah aplikasi teknik penyoalan dalam langkah pengajaran ini. Yang pertama, Cikgu Ilya menguji kefahaman murid melalui kuis dan soalan tidak formal dia. Yang kedua, Cikgu Ilya ni dapat mengenal pasti masalah pelajar, sama ada pelajar tu di tahap
sederhana, lemah atau di tahap yang faham tinggi, di tahap tinggi lah, boleh faham dengan baik. Guru menerima pandangan alternatif pelajar. Contohnya kalau macam tadi, Cikgu Ilya terima pandangan murid yang kurang faham tentang tajuk yang dipelajari hari ini. Okey, yang terakhir, melancarkan pengajaran dan pembelajaran apabila Cikgu Ilya berjaya menyediakan soalan-soalan berdasarkan tahap kecerdasan. Seterusnya, saya akan menganalisis rancangan pengajaran harian iaitu bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi yang telah ditekankan oleh Cikgu Ilya. Pertama sekali, Cikgu Ilya telah menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran melalui Google Meet. Seperti yang kita tahu, Google Meet merupakan satu platform yang membolehkan murid dan guru menjalankan proses PDP di mana dapat berkomunikasi secara dua hala antara murid dan guru. Selain itu, murid juga dapat melihat guru dan juga murid apabila kamera masing-masing dibuka ketika PDP dijalankan. Hal ini pembelajaran dapat berlaku dengan berkesan kerana murid akan berkelakuan elok sepanjang PDP dijalankan. Dan guru juga dapat menayangkan PowerPoint supaya pembelajaran lebih menarik. Elemen teknologi komunikasi yang telah digunakan oleh Cikgu Ilya iaitu elemen multimedia. Cikgu Ilya telah menggunakan perisian PowerPoint untuk menayangkan maklumat aktiviti pembelajaran, di mana Cikgu Ilya mengajar dengan menggunakan PowerPoint supaya kelihatan lebih menarik. Dalam PowerPoint tersebut mempunyai elemen teks dan animasi untuk menarik minat murid. Hal ini kerana murid sangat berminat dengan animasi yang ditunjukkan supaya mereka lebih seronok belajar. Dan akhir sekali, penggunaan warna slide yang pelbagai bagi merangsang pemikiran murid. Hal ini dibuktikan bahawa murid-murid gemar untuk menggunakan warna yang berwarna-warni kerana ia kelihatan ceria. Jadi, ia akan memberi kesan terhadap pembelajaran murid jika guru merangsang pemikiran murid dengan menggunakan warna slide yang pelbagai. Akhir sekali, penggunaan TMK yang digunakan oleh Cikgu Ilya iaitu elemen gamifikasi. Gamifikasi merupakan satu aktiviti permainan video yang boleh mengisi isi mata pelajaran yang guru ingin uji ke atas murid. Jadi, Cikgu Ilya menggunakan aplikasi WordWall bagi menjalankan kuis semasa PDP. Hal ini, murid akan berasa seronok kerana dapat bermain permainan video yang telah disediakan oleh guru. Seterusnya, elemen gamifikasi ini dapat memudahkan guru kerana dapat melihat keputusan dan nama murid yang telah menyelesaikan kuis. Jadi, semasa Google Meet berlangsung, guru dapat menilai keputusan murid dan prestasi murid kerana elemen gamifikasi ini telah menunjukkan keputusan bagi setiap murid. Dan akhir sekali, guru dapat mengesan kesalahan murid dan memperbetulkan secara langsung. Hal ini, guru dapat memberi kata-kata semangat dan juga kata-kata pembina supaya murid dapat memperbetulkan kesalahan mereka pada masa akan datang. Kesimpulannya, penggunaan teknik-teknik dan penguasaan kemahiran ini penting sebenarnya bukan sahaja di sekolah tapi dalam kehidupan seharian kita bagi mewujudkan suasana komunikasi yang berkesan. Dalam pembelajaran bahasa tadi, guru kena bijaklah nak mempelbagaikan kaedah, teknik dengan penggunaan bahan bantu mengajar. Kalau kita tengok sekarang ni bahan bantu mengajar berbentuk interaktif tu dah terlalu banyak dan terlalu mudah untuk pelajar akses. Oleh itu, pada saya guru perlu sentiasa membuat penilaian
terhadap setiap murid, supaya kepekaan yang kukuh dalam setiap kemahiran ini akan dapat memudahkan objektif pengajaran itu disampaikan